Okay, welcome to our webinar siri 11/2020. Tajuk webinar kita pada hari ini ialah perkongsian pengalaman pembelajaran pelajar Malaysia dalam dan luar negara, anjuran Pusat Pengajaran dan Pembangunan Kurikulum Universiti Kebangsaan Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Kamal, Pengarah Pusat Pengajaran dan Pembangunan Kurikulum serta warga pengajaran UKM kerana berikan saya peluang untuk jadi moderator anda pada hari ini, pada petang yang indah ini. Okay, so webinar kita pada kali ini agak unik. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab webinar bagi kali ini fully handled by students. Hebat tak? Fully handled by student. Tak ada prof-prof yang masuk, tak ada doktor-doktor yang guide. Semua memang student yang handle. Tengok moderator pun dari student. Okay? Okay. Jadi webinar kita pada kali ini memang unik. Antara satu sebab pelajar handle by pelajar, dan sebab yang kedua ialah kami ada tetamu daripada dari luar negara dan webinar ini merupakan peringkat international. Baik, izinkan saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya Leo Jun, asal lebih dikenali sebagai Jun. Saya berasal dari Kemaman, Terengganu. So nanti kalau tiba-tiba tubik Lohar Ganu ni jangan rasa pelik pula. Tak apa Amoy ni cakap Ganu pula. Okay. So, saya study dekat UKM dan pelajar tahun 2 komunikasi media. Pada hari ini kita ada 4 orang tetamu istimewa yang terdiri daripada 3 orang jejaka yang handsome dan seorang gadis yang cukup ayu. Marilah kita welcome them. Okay. Hai semua, apa khabar? Hai. 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 Okay, hai. Apa khabar semua? Baik. Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Okay. Sihat. So seperti biasa kita mulakan dengan ladies first. Lala, boleh perkenalkan diri dahulu? Boleh, okey. Terima kasih moderator. Nama saya Suhaila binti Muhammad Yaakob. Saya berasal dari Sabah. Saya merupakan pelajar di UKM juga, sama dengan Jun. Dan saya merupakan pelajar kos. Ya, Lala, kos tadi ada macam lag sikit. Lala ambil kos apa? Kos TESOL di Fakulti Pendidikan. Oh, jadi kelak nanti jadi guru lah. Ke cita-cita nak jadi apa? Okay, terima kasih Lala. So, tetamu yang kedua kita, Syazwan. Boleh perkenalkan diri, Syazwan? Boleh, bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Muhammad Syazwan bin Syabarin. So, saya berasal di Johor Bahru. So, saya telah menamatkan saya punya degree dan Master of Degree di Liverpool John Moores University. Oh. Di bidang Civil Engineering, kejuruteraan awam. Oh, kejuruteraan awam. So, sekarang Syazwan dekat Malaysia ke dekat England? Saya dekat Malaysia. Saya dah balik waktu PKP hari tu. First PKP. Oh, dah balik. Tempat balik lah. Nasib baik. Tempat balik itulah. Kalau tak terperangkap kat sana. Okey, terima kasih Syazwan. Tetamu yang ketiga pula, Fikri. Fikri, boleh perkenalkan diri? Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri bin Muhammad Jelani. Saya asal dari Port Dickson Negeri Sembilan. Rasanya tak ramai kan yang macam bila perkenalkan diri tu asalnya daripada Port Dickson Negeri Sembilan kan. So saya antaranya yang rare lah di Malaysia kan. Dari Port Dickson Negeri Sembilan. Dan saya sekarang pelajar tahun kedua PhD dalam bidang Mechanical Engineering di Tokyo University of Science. Saya daripada first degree saya, undergrad saya dekat universiti yang sama, master pun dekat universiti yang sama dan sekarang PhD pun masih di universiti yang sama. Oh, wow, hebat. So, Fikri belajar dekat negara Jepun. Boleh tak saya nak request Fikri perkenalkan diri sekali lagi dalam bahasa Jepun? Okey. Saya cuba Okey, cuba. Tengah nervous ni kan. Okey. Konnichiwa minasan.
私はフィクリと申します。ポートディクソンのNegeri Sembilanから来ました。今、東京理科大学で勉強しています。よろしくお願いします。Wow, hebat. Walaupun saya tak faham satu pun. Okay, so tetamu yang seterusnya. Muiz, welcome Muiz. Muiz boleh perkenalkan diri? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muizuddin Faiz bin Muhammad Fauzi. Saya berasal dari Sarawak dan sekarang ni saya pelajar tahun terakhir Mechanical Engineering / Computer Science di University of Applied Science, Hanover, Germany. So, normally orang akan tanya kat saya, apa degree itu? Mechanical Engineering / Computer Science. Sebab saya rasa uni saya yang antara yang memperkenalkan degree macam tu. So basically degree saya ni adalah 50% Mechanical Engineering and then 50% Computer Science. But then saya rasa more to Computer Science sebenarnya. Okay. Jadi sekarang Muiz ada dekat Malaysia ke dekat mana? Sekarang saya masih berada di Germany sebab exam akan datang dalam 2 minggu lagi. So nak balik pun macam tak boleh juga. Okay. Jadi suhu dekat Germany ni macam mana? Sebab dekat Malaysia agak panas. Saya rasa sama je sekarang ni sebab heat wave baru datang dalam minggu ni. So average temperature sekarang ni pun dalam 33 ke 35 macam tu. So agak panas sebenarnya. Okay. So kita tanpa melengahkan masa, start dengan soalan yang pertama dulu ya. Okay, so soalan yang pertama, bolehkah saya tahu kenapa anda semua memilih universiti tersebut untuk menyambung degree, master ataupun PhD? Kita mulakan dengan Syazwan dulu. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So saya membuat saya punya diploma saya pada asalnya di Politeknik Koma di Perak. So saya telah bercita-cita untuk melanjutkan pelajaran di luar negara telah lama waktu saya di bangku sekolah lagi. So salah satu sebabnya saya nak belajar di luar negara ni untuk mendapatkan new environment dekat negara luar. Sebab selama ni sudah saya dah duduk dekat Malaysia, saya dah tahu cara pembelajarannya, cara macam mana assignment dia bagi. So sekarang ni saya nak tahu the new way of learning in overseas. So yang keduanya saya nak tahu dia punya cara diorang menyampaikan pembelajaran tu macam mana. Adakah menggunakan kaedah online je ke atau offline atau guna kedua-duanya sekali. Sebab semasa saya di Perak, saya menggunakan dua-dua. Sebab dia ada macam menggunakan by online dan by offline lah, iaitu bersemuka lah dengan lecturer. So yang ketiganya saya tengok di sebab apa saya sambung degree dengan master saya di luar negara sebab facilities yang uni tu sediakan untuk para pelajar bagi membuat kajian yang lebih mudah. Contohnya macam dari segi jurnal, dari segi British Standard, so diorang akan subscribekan untuk semua para student. So mudah untuk mendapatkan maklumatnya. Okey, itu saja. Itu saya punya. Okey, terima kasih Syazwan. Okay. So, saya nak dengar dari saudara Fikri pula. Kenapa pilih universiti tersebut di Jepun? Okey, terima kasih saudara Jung. Saya sebenarnya kenapa pilih Jepun kan, bila orang bayangkan kenapa Jepun, mesti akan terbayangkan anime, manga ataupun mungkin ada yang suka J-drama ke J-pop ke, dan disebabkan itu mereka datang ke Jepun kan. Tapi bagi saya semua tu tidak efektif kepada saya lah, sebab saya tak minat apa-apa yang saya sebutkan sebentar tadi tu. Yang utama kenapa saya pilih Jepun untuk saya belajar ialah sebab bahasa. Sebab saya nak menambah bahasa, pengetahuan bahasa saya. So saya pilih untuk belajar bahasa Jepun sebab saya rasa bahasa Jepun ni agak menarik, dan bila saya cuba belajar dalam masa seminggu dua tu, saya sangat seronok belajar bahasa Jepun ni. Jadi teruskan impian saya untuk belajar di Jepun lah. Dan kalau tanya kenapa pilih universiti saya sekarang ni, sebab
Satu, universiti saya Tokyo University of Science ni sebenarnya antara universiti swasta di Jepun yang agak dalam top 5 saya boleh katakan. Jadi saya fikir saya nak, kalau boleh nak masuk universiti yang agak bagus lah. Walaupun saya datang ke Jepun, tak naklah saya masuk universiti yang biasa-biasa kan. Lepas tu lagi satu, sebab universiti saya ni ada satu course mechanical engineering yang ada seorang profesor yang memang sangat terkenal dalam bidang composites material, which is saya sangat minat dengan dalam bidang bahan untuk buat kapal terbang kan, macam CFRP, carbon fiber, glass fiber semua tu. Jadi saya tertarik dengan topik research yang profesor ni buat dekat universiti ni. Jadi itu pun salah satu sebab kenapa saya pilih universiti saya sekarang. Itu sahaja. Oh, okay, menarik, interesting. Okay, terima kasih Saudara Fikri. So kita beralih kepada Saudara Muiz pula. Muiz sebab pilih untuk belajar dekat Germany kan. So saya nak tahu apakah sebab yang mendorong anda pilih universiti tersebut? Okay, terima kasih untuk soalan itu. Personally untuk saya, kenapa saya pilih Jerman? Saya ni jenis yang suka benda yang baru. So instead of belajar dalam bahasa Inggeris, saya challenge myself untuk belajar dalam bahasa yang baru. At the same time sebab saya kena fikir juga, saya ni minat cara pembelajaran yang tak banyak assignment. Sebab di Germany kami lebih kepada 100% exam oriented. So untuk dalam masa 2-3 bulan yang pertama tu anda boleh macam relax dulu, slow ambil phase, and then bila nak exam baru all out. So saya jadi yang macam tu. So disebabkan tu saya pilih Germany. And then bila sampai di Germany, saya carilah apa yang saya nak belajar. And then saya ternampak satu course ni, yang course yang saya ambil sekarang, Mechanical Engineering, Computer Science. Dia lebih fokus kepada numerical mathematics dan juga finite element. Dua benda ni saya agak minat lah sebab dia more to programming dan memahami kenapa equation tu macam tu dan seterusnya. Okay. So tadi saya dah request Fikri untuk perkenalkan diri dalam bahasa Jepun. Boleh tak saya nak dengar dari Muiz pula dalam Germany? Perkenalkan diri ataupun macam mana? Boleh juga dalam satu ayat ke, sebab dah dengar juga bahasa Germany. Boleh. Okay. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Muizuddin und ich komme aus Malaysia und studiere jetzt an der Hochschule Hannover. Ya. Oh, wow. Interesting juga. Okay. So kita beralih kepada Saudari Lala pula. Lala? Hello, thank you June. So kenapa Lala pilih UKM? Salah satu sebab kenapa pilih UKM, sebab UKM ni sangat unik tau. So, dalam UKM ni, dia macam, tak tahulah, dia macam something yang different dekat universiti lain. Contohnya dekat UKM dia ada hutan simpan tersendiri. Dan saya yakin tak ramai universiti yang lain mempunyai hutan simpan yang tersendiri. Betul? Ya, betul. Seterusnya, saya jenis yang suka explore tempat-tempat yang baru. So dengan adanya saya memilih UKM, saya dapat explore tempat yang baru, environment yang baru dan bukan saja dekat Sabah macam tu. Okay, faham. Jadi Lala tak pilih UM, tak pilih UITM semua tu, tapi pilih UKM sebab UKM memang unik. Ada hutan simpanan sendiri. Lepas tu kalau nak pergi shopping pun dekat, kita sangat dekat. Tu je, depan mata je. Betul. Kan? Ada bus lah around setiap hari, senang lah bagi transport. Okay. Dia sangat memudahkan. Ya, sangat mudah. Betul. Okay, so soalan yang kedua, apakah perbezaan PDP ataupun cara pembelajaran yang dijalankan di luar negara dan juga di Malaysia? Contoh, PDP ni dekat luar negara macam mana, dekat Malaysia macam mana? Okay, anda semua faham soalan ni kan? So kita mulakan dengan Fikri dahulu. Saya nak tahu sebab perbandingan. Okey, kalau bercerita tentang PNP, sistem pengajaran dan pembelajaran di universiti saya khususnya, sebab di ikut universiti kadang-kadang sistem dia berbeza sikit kan, tapi tak jauh sangatlah beza kalau di Jepun ni. Jadi saya bercerita khususnya tentang universiti saya. Di universiti saya
sistem pembelajaran agak boleh dikatakan sangat tradisional. Di universiti masih lagi menggunakan papan hitam dan kapur untuk menulis. Lecturer still pakai kapur untuk tulis di hadapan. Dan student pun memang salin nota je. Terutama kalau ada lecturer yang agak berumur sikit kan. Kami boleh perasan lah mereka memang mostly menghadap papan hitam dan tulis saja. Tak ada pun tengok reaksi. Ini bukan saya katakan semualah, ini segelintir. Ada yang memang 100% sambil terang tu sambil ditulis dekat papan hitam. So student pun salin macam tu kan. So itu sistem yang sangat tradisional lah. Tapi ada juga sekarang ni perkembangan terkini kan dengan ada yang aplikasikan teknologi gadget dan sebagainya. Jadi kita boleh nampak ada sangat sikit sebenarnya lecturer yang dah start guna tablet, guna iPad dan sebagainya untuk sistem pengajaran kan. Tapi student masih lagi dalam sistem yang sama, masih menyalin nota dan sebagainya lah. Ini saya bercakap tentang sebelum pandemik. Sebab nanti kalau pandemik sekarang ni sistem bertukar sikit, tapi pembelajaran asal universiti saya begitu, agak tradisional. Dan di universiti saya sistem pendidikan dia agak macam Germany juga, saudara Muiz cakap tadi kan, di Jepun pun berorientasikan peperiksaan. Jadi ada juga reports, ada assignment, ada ambil kehadiran, tapi sebenarnya lebih kurang kepada untuk cukupkan syarat nak ambil peperiksaan, bukannya untuk menyumbang kepada markah subjek tersebut. Jadi itulah sistem pembelajaran di universiti saya, agak berorientasikan peperiksaan dan sistem pengajaran yang agak tradisional. Okey, Fikri, sebab setahu semua orang kan, Jepun merupakan antara satu negara yang memang high teknologi, mereka guna robot. So saya memang assume dekat universiti Jepun pun guna, ada robot yang ganti pensyarah, lepas tu ada tablet, macam-macam 3D, 4D pun ada. Tapi kenapa ya? Adakah sebab dekat Jepun selalu ada gempa bumi ke, jadi pensyarah tukar kepada cara yang tradisional? Boleh tak nak tahu kenapa? Okey. Kalau bercerita kenapa mereka still stick kepada sistem yang agak tradisional tu, sebenarnya contoh macam kita lihat kepada sejarah negara mereka kan. Mereka ni sebenarnya selain daripada percintaan, mereka agak setia orang Jepun ni. Selain daripada percintaan. Mereka agak setia. Contohnya maksudnya dalam percintaan mereka tak adalah setia sangat, tapi dalam macam contoh macam bila kita dah stick dengan satu company, kita beli barang contoh kapur, blackboard dan sebagainya kan, dia akan stick kepada syarikat tersebut, akan still continue untuk purchase semua benda-benda tu daripada syarikat tu. Dia takkan hentikan pembelian tu untuk loyalty lah, kita panggil loyal kepada kerjasama yang telah dijalankan kan. Jadi orang Jepun ni bila adanya sikap macam tu, mereka susah sikit nak tukar kepada sistem baru. Jadi mereka lebih kepada stick kepada sistem lama supaya industri-industri yang hasilkan kapur, industri kayu yang hasilkan blackboard dan sebagainya tu akan still berkembang lah di Jepun ni, tak mati di situ sahaja. Jadi itulah antara sebab kenapa walaupun dikilang, sebab sekarang ni industrial 4.0 dan sebagainya kan, ada dikilang kat Jepun memang tak dinafikan, semua robot, semuanya high teknologi punya devices, tapi masih lagi di beberapa tempat seperti universiti dan sekolah mereka still guna cara yang agak tradisional untuk meneruskan industri-industri yang lain yang agak tradisional. Itu sahaja. Okey, faham. So bukan sebab mereka nak sudi nak tukar ke apa, tapi memang untuk mengekalkan tradisi mereka, betul? Betul. Okay, alright, faham. So apa pula bagaimana pula dekat England? Syafwan, di England? Okey, baiklah. Terima kasih Jun. So perbezaan PDP dengan cara pembelajaran yang berlaku di England adalah mereka akan menggunakan, mereka ada sistem dipanggil Canvas. Dia macam satu aplikasi yang mana student akan dapat akses segala nota, segala assignment, segala submission semua dalam satu aplikasi tersebut. Aplikasi ini para student gunakan
di dalam telefon, iPad dan laptop. Okay, dari segi cara pensyarah di sana mengajar adalah mereka menggunakan banyak digital lah. Macam di kelas saya akan ada satu papan tu dia digitalize. So dia akan macam TV, dia boleh touch screen. So dia boleh tunjuk kalau ada macam sebelum kita akan pergi lab, dia akan tunjukkan dulu cara macam tangan tak kotor lah sebelum kita sentuh bahan tu. So dapat tunjukkan step-step. Lagi satu, di sana juga para lecturer banyak menggunakan Surface Pro, macam iPad macam tu. So setiap lecturer akan diberikan satu tablet tu dan dia akan connect dengan HDMI dan dia akan terus tulis di dalam Surface Pro. So apa yang bagus dalam Surface Pro ni, apabila habisnya waktu pembelajaran, kadang-kadang kan student tak sempat nak salin apa yang lecturer salin kat depan. So benda tu dia akan save dan dia akan letak di canvas pada waktu tu juga. Contohnya kita belajar pukul 1 tu juga nota tu dah ada dalam kita punya sistem. So student tak payah tunggu lagi lah, nak tunggu mungkin saling kawan punya ke untuk nak buat revision. Okey, dan cara pembelajaran dekat UK dia banyak recording. So dalam setiap kelas saya dia akan ada satu webcam yang dia tergantung dekat atas ceiling. So dia akan ada satu mic untuk lecturer, so dia panggil sebagai prompter. So aplikasi ini digunakan apabila pensyarah dia masuk ke dalam bilik darjah, kelas. So dia akan on. So masuk je dia akan on dan dia terus record. So apa yang bagusnya dekat sini, apabila kita ingin buat ulang kaji pembelajaran, so kita tidak akan miss satu words pun daripada lecturer. So sebab kadang-kadang words daripada lecturer ni sangat penting. Sebab kadang-kadang itulah dia punya orang kata key dia untuk semasa di final exam. So dari segi format untuk exam, kita pun more to exam dan assignment. So macam di UK dia punya percentage-nya tu more to assignment. So for example 70% of the whole mark is from the assignment and then 30% from the exam. So tu macam tu lah cara dia punya sistem pemakahan dia tu. So lagi satu, sebelumnya pandemik ni kita memang dah biasa menggunakan online ni. So submission ke kelas ke, so memang online. So dia macam tak kekok lah untuk bila berlaku pandemik macam ni. So rasa itu saja daripada saya. Okay, terima kasih Syazwan. So Ju nak tahu kalau untuk exam kan, sebab jika dekat UK tadi Syazwan ada bagi tahu banyak guna tablet semua tu. Jadi Jun memang curious kalau waktu exam pelajar akan guna tablet untuk jawab soalan ke ataupun still back to kertas juga? Oh itulah, waktu exam dia still back to kertas. Sebab kalau mungkin guna tablet mungkin dia akan rasa macam student boleh tiru. So bukan setakat tablet saja, even your smartwatch you can bring atau bring to your day one exam. So dia orang takut ada tiru ataupun pergi toilet boleh tiru. Still guna conventional lagi. Okay, faham. Alright, so dekat Malaysia pula, Ju nak share dekat UKM saja ya. So dekat UKM, pensyarah kalau nak share nota semua tu, pensyarah akan share dalam slide depan pelajar. So pelajar memang still ambil pen, masukkan pen, buku nota dalam beg dan bawa pergi ke kuliah. Sebab dekat UKM bukan kata langsung tak ada orang yang gunakan iPad, tablet untuk salin nota semua tu. Cuma saya rasa fenomena kot, budaya kot. Pelajar memang dah sesuaikan diri untuk pensyarah sambil bagi tahu, sambil ajar semua tu. Student kita dekat Malaysia memang suka salin. Bukan sebab apa, mungkin kami rasa lebih sesuai untuk salin. Apa yang pensyarah bagi tahu, kita sempat catch up, kita catch up. So, berkenaan dengan Syazwan tadi kata dekat UK suka recording semua tu kan. So dekat UKM pula, pensyarah kalau takut pelajar tak sempat nak catch up nota semua tu, pensyarah akan share slide tu dalam UKM Folio. Dekat UKM kita ada satu nak kata apa? Satu file
nama dia UKM Folio. So apa-apa tugasan ke, nota ke memang dalam tu. So agak interesting. Hari ni saya tahu dekat UK macam mana, Jepun macam mana. Okay. Alright, interesting. So, baik, kita beralih ke soalan yang seterusnya, soalan ketiga. Kalau berkenaan dengan budaya pelajar di kampus pula, saya nak tahu adakah terdapatnya perbezaan budaya di Malaysia dan di luar negara? Soalan saya ialah pelajar, cara pelajar mereka belajar tu budaya macam mana dekat luar negara dengan dalam Malaysia. So saya nak tanya kepada Faiz. Okey, terima kasih untuk soalan tu. Saya tak pasti kalau ada perbezaan yang sangat ketara antara dalam negara dan luar negara kalau let's say di Germany ataupun specifically di universiti saya sendiri. Sebab tapi apa yang saya nampak berdasarkan pemerhatian saya, pelajar di dalam kos saya, dia lebih suka untuk belajar di dalam universiti, di library ataupun di tempat yang disediakan oleh universiti. Antara sebab yang diorang pernah beritahu kat saya, kalau balik kat rumah, diorang dah kena kerja ataupun diorang dah penat sangat dah. So lebih baik diorang settlekan terus di universiti itu sendiri. Sebab ada setengah pelajar dari yang belajar di universiti ini, di tempat saya, dia bukan tinggal di dalam bandar tu sendiri. Kadang-kadang dia kena commute 1.5 jam untuk sampai ke universiti je setiap hari. So dia rasa benda tu agak memenatkan. So dia lebih prefer untuk belajar di library ataupun di tempat yang disediakan lah. Dari segi nota, let's say, di kebanyakan universiti Germany, lecturer memang akan bagi skrip, nota ataupun buku yang diorang guna untuk mengajar. Tapi untuk mendapat nota tambahan tu kebiasaannya tak ada. Tapi ada setengah lecturer, dia memang akan bagi list topik apa yang akan keluar dalam exam. Oh. And then past years saya rasa sama je. Lecturer akan bagi past years and then dah bagi jawapan. Ada soalan, kita tanya. So far itu lah yang saya boleh nampak lah apa yang saya perhatikan dari segi budaya. Okay. Interesting. Kalau Lala pula di Malaysia? Okay, kalau dekat Malaysia, especially dekat UKM, student kalau dah habis kelas, dia orang akan terus direct balik lah. Seperti macam dah habis kelas petang, student akan balik. And certain student, dia orang akan pergi dekat library untuk stay back. So memang jarang sekali kalau nak pergi UKM, library dia tak ramai orang. Sebab dia akan selalu pack. Especially kalau pada musim exam macam tu. So exam ke tak exam, library UKM akan sentiasa penuh. And untuk nota semua, seperti yang Jun cakap, UKM ada portal sendiri iaitu UKM Folio di mana student boleh akses semua course material yang kena bagi oleh lecturer sendiri as a pre-notes untuk student study. So the next day untuk diorang punya lecturer, so student dapat catch up and ada question diorang boleh direct tanya macam tu. Okay. So Lala, kalau dekat UKM, student biasa tanya sendiri ataupun bila pensyarah tanya, okay student ada soalan tak? Klik macam tu. Ke macam mana dekat UKM? Dia mostly dia akan tengok dekat pensyarah tu sendiri. Kalau macam student tu dia rasa macam okay, dia boleh go, okay dia akan tanya soalan. So macam basically pensyarah yang akan offer tanya soalan kan Jun. Kalau student macam malu-malu sikit, so after class baru student akan pergi personally jumpa dekat pensyarah tu sendiri. Okay, faham. Kalau saya nak tanya Muiz, pensyarah biasa ada budaya untuk pick nama student tak untuk jawab soalan? So far tak pernah lagi dalam normally lecturer jenis yang takkan tanya banyak soalan. Dia just masuk kelas, ajar. Kalau let's say student tu tak tahu, tu masalah student tu lah. So kalau dia tak tanya soalan tu kira macam tanggungjawab student lah. Sebab dia dah jalankan tanggungjawab dia, iaitu masuk ke kelas, ajar. Oh, so kalau student ada soalan baru student tanya? Yes. Jadi kalau student yang tak tanya tu, jadi tu kalau tak tahu waktu exam nanti tu memang masalah student lah.
Okey, faham. Boleh saya tambah sikit? Ya, boleh. Saya fikir. Silakan. Okay. Pasal tadi kan yang lecturer pick nama student tu kan. Saya nak share pengalaman saya. Saya ada seorang lecturer. Kalau subjek mechanical ni ada satu subjek thermodynamics lah yang agak susah bagi budak-budak mechanical. Dan lecturer ni yang tadi saya cakap segelintir yang ada yang pakai tablet ataupun iPad tu kan, ini lecturer tu. Dia agak muda dan sangat aktif. Dan dia dalam kelas dia akan pick student. Kalau dalam kelas saya kan, dia pick student tu sangat random. Dan biasanya kalau satu semester ada 15 kelas, kami budak Malaysia ni memang biasanya kena banyak kali. Sedangkan budak student Jepun yang lain macam satu semester ni at least kena satu kali je. Tapi kami ni memang bernasib agak saya boleh katakan agak lucky kot agak beruntung. Saya banyak kali kan. Setiap kali dia akan cakap macam okey, kita start daripada nombor student yang terakhir. Dan memang nombor student yang terakhir ialah student Malaysia lah. Kan, so memang student Malaysia kena. Nanti minggu depan tu dia tukar pula. Okey, siapa yang lahir bulan ni, bulan 10 contoh. Oh, saya pula kena kan. So memang ini saya just nak share pengalaman. Memang ada juga lecturer yang tadi saya cakap ajar secara tradisional dan sebagainya kan, yang tak berapa berkomunikasi dengan student, tapi ada juga lecturer yang sangat bagus, macam sangat banyak interaction dalam kelas. Dan kami student ni memang takut nak tidur. Nak tidur ataupun memang takutlah kalau kadang-kadang dia tanya soalan tu dia siap suruh pergi jawab kat depan kan. So kalau tak faham tu memang nanya lah. Yelah. Ya, saya faham. Saya pun pernah mengalami perkara yang sama juga. So bila main phone dekat belakang kan, tiba-tiba pensyarah pick nama memang habislah. Oh, memang teruk lah. So, tak boleh nak di jawab. Di UKM pun ada budaya main phone ataupun tidur di belakang. Soalan ni jawapan dia nanti saya PM ya, saya PM. Okay. Sebab saya tanya sebab di Jepun ni, sebab tadi kan saya cakap lecturer banyak pandang papan hitam kan, tak berapa nak tengok student kan. So memang mostly student akan tidur dan buat kerja sendiri macam main phone dan sebagainya lah. Tapi yang peliknya dia orang akan perform waktu exam. So berhati-hatilah. Interesting. Alright, kita beralih ke soalan yang keempat. Kalau berkenaan dengan yuran pengajaran pula, ada tak perbezaan dari segi yuran antara pelajar antarabangsa dengan pelajar tempatan? Boleh saya tahu, boleh saya tuju kepada Syahsat? Boleh, okey. Baiklah Jun. Dari segi yuran, dia ada gap yang sangat besar bagi pelajar tempatan, iaitu pelajar UK ataupun pelajar EU. EU adalah negara-negara kesatuan Eropah, European Union. So contohnya kadar untuk yuran bagi pelajar EU dan UK adalah sebanyak 9,000 pound sterling. So tak kira lah anda datang daripada Bosnia ke Portugal ke ataupun dari UK sendiri. So yurannya adalah fix 9,000. So sama juga macam anda pergi ke universiti top macam Manchester ke Liverpool University ke atau Oxford ke. So yuran tu untuk pelajar UK tetap, tetapi jurang perbezaannya adalah dari segi pelajar antarabangsa. So contohnya dari universiti saya sendiri, dia punya masa saya masuk tu adalah 12,660 pound sterling. So it's equivalent to 70,000 ringgit Malaysia. So yuran ni dia akan bertambah kadar 2,000 setahun. So 2,000 setahun tu dia akan tambah. Contohnya tahun 2018 dia naik sebanyak 14,000. 2018 dia 2019 dia naik sebanyak 16,000. Tetapi kadar yang pada mulanya saya bayar 12,000 adalah tetap sampai saya convo. So di sini dia menggunakan yuran student antarabangsa ni untuk menaikkan facilities yang ada di universiti kami lah. So contohnya bila kami balik pada musim panas, kami bercuti, kami balik ke Malaysia. Bila kami balik semula masa semester baru dibuka pada waktu musim sejuk, kita nampak macam segala alatan-alatan makmal baru, dari segi facilities, komputer dia tukar baru, photostat machine baru. Itulah dia menggunakan duit itu sedikit banyak untuk
memberi kemudahan kepada student international dan juga student tempatan itu sendiri. Jadi Dan lagi satu, kalau kita tengok, kalau saya tengok macam cara budaya diorang belajar ni, diorang banyak pergi ke macam library, sebab library tu sendiri dia buka 24 hours. Dan lagi satu, facilities yang contoh komputer dia super high end. Contoh kalau kita nak buat, saya buat contoh analisis ke, untuk saya buat saya punya civil software engineering ke 3D model, memang support. Kalau kita tak buat laptop pun tak boleh pergi sana, sebab library diorang memang dia inilah kemudahan tu lengkap. Lagi satu, kalau kita macam dekat UKM contohnya, kita nak photostat kan, kita kena pergi, kadang kena pergi kedai luar ke, ataupun dekat koperasi. Macam dekat di Liverpool, diorang punya kemudahan photostat ni macam setiap level ada. Contoh di fakulti, setiap level ada. So kita menggunakan kita punya contohnya kad biodata card tu, access card tu, just tap di setiap printer tu, nanti dia akan keluar. So dia mudah lah lagi tu. Student suka belajar dekat library instead of kat rumah. Dan satu, internet dekat library pun laju tau. Kita 5G yang saya pernah buat 500 megabit per second. So memang semua suka lah duduk library. Boleh download macam-macam. boleh download macam-macam. Okay, faham. So dekat Liverpool, yuran tu bukan khas untuk study saja, tapi juga untuk equipment semua tu. Equipment. Wow. Okay, faham. So kalau dekat Jepun pula macam mana? Harga antara Kalau di Jepun, student international ke, student Jepun ke, semua yuran sama. Saya rasa semua universiti di Jepun macam ni juga sistem dia. Sebab kami, dia macam sepatutnya saya rasa sistem di universiti sepatutnya macam tu, betul tak? Sebab kita menggunakan perkhidmatan yang sama, kita menggunakan fasiliti yang sama, tapi kenapa ada jurang perbezaan bayar yuran tu kan? Sebab kita bayar yuran of course untuk salah satunya untuk bayar menyumbang kepada pendapatan lecture dan sebagainya, ataupun juga fasiliti yang kita gunakan kan. Tapi bagi pendapat saya, Jepun handle isu tuition fees ni sangat bagus lah, sebab tak ada isu setakat ni yang sampai ada orang Jepun cakap, oh you all international students should pay more ke, macam tu tak ada. Setakat ni semua. Wow. Okay. Kalau Lala dekat UKM. Okay. Untuk yuran, okay. Saya rasa perbezaan yuran dengan student international dengan warga negara, dia macam ada lebih sikit kan dekat warga negara berbanding dekat dia akan lebih sikit pada warga asing, student international berbanding dekat warga negara Malaysia sendiri. So rasanya disebabkan student tu international, so macam banyak prosedur yang pihak UKM kena settle, dan dia semestinya menggunakan kos kan berbanding nak settlekan prosedur dekat warga negara Malaysia sendiri. So dengan adanya peningkatan ataupun yuran yang berbeza, dan yuran tu yang akan digunakan cover untuk kos yang untuk menampung segala prosedur, apa lagi untuk security, sebab once mereka dekat UKM akan fully responsible tentang diorang punya well-being, semua welfare. So UKM dia akan 100% akan itulah, dia akan fully jaga student international. Jim, boleh saya tambah sikit tak? Ya, boleh. Tadi di Jepun kan saya cakap yuran semua sama kan untuk fasiliti dan sebagainya. Tapi kebajikan kami sangat terjaga, dan mereka menjaga kebajikan kami lebih daripada student Jepun yang lain sebenarnya. Itu yang kami agak terharulah berada di Jepun ni kan, sebab bagusnya universiti ni bila diterima international student, pendapat saya lah, mereka sebenarnya ada benefit yang mereka dapat. Ya, walaupun macam contoh macam bila dia orang buat statistik bilangan international students yang masuk dan sebagainya, mereka sebenarnya dapat benefit daripada situ. Dan contoh
kalau kita bercakap tentang pencapaian students kan, kalau masters, PhD kan, saya tak cakap student Jepun tak bagus, tapi student international dalam peringkat PhD dan sebagainya agak banyak menyumbang kepada universiti, terutama dalam penerbitan jurnal ke ataupun pergi international conference dan sebagainya. So agak membina nama universiti itu sendiri. So saya rasa agak berbaloi universiti peruntukkan sedikit masa dan usaha untuk bangun untuk support international students dan layan international students based on dia orang punya tuition fees tu sama dengan student Jepun yang lain. Itu pendapat saya lah. Mungkin UKM ataupun universiti tempatan di Malaysia ada pemikiran yang lain ataupun ada sebab tertentu kenapa mereka membuat pendekatan sebegitu. Tapi itu pendapat saya sendiri, itu saja. Ya, faham. So kalau bagi Syazwan pula? Macam mana? Hello? Soalan nak tuju kepada Fikri ke? Ya, macam ni. Macam di UK, dia punya polisi tu sendiri. Mungkin dia akan macam, kalau dia bagi sama rata dengan student international, dia macam, yalah macam tak, sepatutnya sistem pembelajaran ni, yuran ni patut samalah. Tak kisahlah daripada international ke ataupun daripada UK sendiri. Tapi mungkin dari sudut polisi, kalau dia bagi sama rata je, dia tak boleh menjana pendapatan lebih. Macam itulah saya rasanya seperti itu. Sebab sekarang ni bila mungkin UK dia nak buat Brexit, mungkin lepas ni akan ada perbezaan harga pula dari sudut European Union. So dari situ boleh melonjakkan lagi ekonomi ke. Itu bagi pendapat saya lah kenapa dia ada jurang di situ. Sepatutnya dia boleh excuse lah dia punya jurang cost untuk belajar tu. So dia ambil lah keuntungan dari sudut yang lain, bukan dari sudut untuk orang menuntut ilmu. Macam di tak rasa ada negara-negara Eropah dia punya tuition fee dia percuma. Betul tak Muiz? Kalau tak silap di Germany Kalau di Germany tuition fee dia free lah, memang percuma. Tapi ada setengah negeri sekarang ni dah mula implement balik untuk supaya student bayar semester fee balik. Tapi walaupun tuition fee tu percuma, tapi kita orang kena bayar juga admin fee dan juga public transportation. Tapi itu pun setiap semester dalam 400 euro ke 400.5 bergantung pada negeri dan universiti. Tapi agak berbala lah sebab transportation ticket tu kita orang boleh guna untuk explore the whole state. Sebab tempat saya tinggal ni lower section ni agak besar actually. So nak jalan tu memang agak ambil masa lah. Mungkin dari segi pembayaran cukai di negara tersebut sangat tinggi, so boleh menampung dia punya yuran pendidikan tu. Kalau kita di Malaysia nak buat cukai tinggi, nanti orang marah tak boleh. Betul. So mungkinlah dari segi sudut keuntungan tu lebih sikit lah daripada student international. Okay, faham. So kita beralih kepada soalan seterusnya yang memang interesting, iaitu tentang culture shock. Okay, culture shock ni confirm banyak kan pengalaman yang anda semua nak share. So kita mulakan dengan Lala dulu, share culture shock. Ada tak culture shock walaupun dalam Malaysia juga? Okay, thank you Jun. Untuk culture shock, first time sebab saya dari Sabah and then sama belajar dekat UKM Semenanjung. Culture shock yang first kali iaitu perbezaan waktu, iaitu waktu solat. Waktu solat dekat Sabah dengan Semenanjung dia sangat berbeza. Dia berbeza sejam macam tu. So first time dia rasa macam dia rasa pelik. Dia rasa macam susah nak adapt masa tu. Dia macam untuk after few days dah okay lah, dah boleh maintain semua, dah tahu pukul berapa. And lagi dengan experience seperti makan bersama-sama dengan non-Muslim. Dekat Sabah, kita orang makan semeja dengan non-Muslim. Macam
korang boleh duduk semeja dengan non-Muslim walaupun dia orang makan benda yang non-halal, and then dengan Muslim makan benda yang halal. So benda tu dekat Sabah dia sangat normal. Dia sangat normal, duduk semeja sangat normal walaupun perbezaan agama. Tapi dekat Semenanjung, saya tak nampak benda-benda tu depan mata sendiri. Dia macam, saya nak cakap, dia akan stick tu macam kalau Muslim dia kena makan dengan Muslim macam tu. Kalau Chinese dia kena makan Chinese macam tu. So macam saya agak rasa macam pelik at first, tapi bila dah lama-lama dah duduk dekat Semenanjung dah boleh faham kenapa perbezaan budaya tu ada, and environment, cara pemikiran tu kenapa ada. Macam tu. Okay, faham. So bagi kos Jun pula, sebab Jun ambil komunikasi media kan, so it's quite normal kalau Chinese, India dengan Melayu duduk sama untuk makan sama-sama. Cuma kalau part Chinese ataupun India terbawa makanan-makanan yang non-halal, memang Chinese dengan India sendiri akan move out from the group. Kami takkan, sebab kami memang nak jaga sensitivity setiap kaum. So kalau kalau Jun, contohnya kalau Jun terbawa makanan non-halal, memang Jun tak akan makan sama-sama lah sebab takut nanti kawan terambil ke dosa pula kan. Betul. Alright, so kita Jun nak tahu dari Muiz pula, culture shock. Culture shock, ya memang personally memang ada lah dari segi terutamanya dari segi bahasa, sebab since bahasa Jerman ni agak baru lagi untuk saya walaupun dah beberapa tahun dah kenal. Ada masanya bila kita nak converse dengan Jerman tu sendiri, dia macam kita converse dengan orang Malaysia, kita belajar bahasa standard, tapi bila converse dengan orang Malaysia dia orang guna slang sendiri. Lagi teruk kalau maybe jumpa orang Kelantan ke apa, dia guna bahasa dia, logat dia sendiri, memang tak faham langsung. Macam tu juga saya dengan orang-orang Jerman. Maybe jumpa dengan orang-orang daripada utara, yes saya boleh faham. Tapi bila dah berjumpa dengan katakan orang dari Bayern, sebab dia orang ada logat dia orang sendiri, saya memang most of the time tak faham langsung lah. Itu salah satu lah. And then dari segi pembelajaran, Jerman cara dia agak lain. Sebab katakan dalam kelas belajar matematik, kita lebih nak tahu jawapan dia macam mana, apa jawapan dia. Kita lebih nak tahu benda tu. Tapi Jerman dia macam tak minat nak tahu jawapan dia. Dia lebih nak tahu kenapa benda ni boleh jadi macam ni. Kenapa benda ni didarab dengan benda ni. Dia nak explanation untuk setiap satu benda tu. So agak mula-mulanya saya agak susah lah nak belajar maths sebab mathematically saya dah biasa dah nak cari jawapan je instead of nak fahamkan setiap satu benda. Dan bila dengan dia orang, saya develop benda ni, and then benda ni yang menyebabkan saya minat dengan numerical, matematik dan benda-benda yang berkaitan. So dia jadi culture shock, jadi sesuatu yang sangat baik untuk saya lah. Okay, baik. Seterusnya Fikri pula. Okey, bagi saya di Jepun, bila saya sampai je di Jepun, pertama sekali, sama juga macam Muiz cakap tadi, bahasa. Sebab walaupun persediaan saya sebelum saya datang ke Jepun ni 3 tahun di Malaysia, 3 tahun saya belajar bahasa Jepun dengan lecturer yang memang orang Jepun, guna buku bahasa Jepun kan. Tapi sebenarnya environment tu sangat tak sama. Bila saya sampai sini, saya masuk kelas, beruntungnya saya sebab saya masuk universiti di sekitar Tokyo, jadi tak ada logat-logat macam slang ataupun orang-orang daripada Osaka ke daripada Kyushu dan sebagainya. Tapi walaupun dengan tak ada slang bahasa Jepun yang biasa pun, dia punya kelajuan dia macam di Jepun ni ada Shinkansen kan, bullet train tu selaju bullet train lah dia orang bercakap. Lepas tu lagi satu, terutamanya masalah ni saya hadapi bila saya masuk kelas kan, nak ambil nota apa yang kadang-kadang sensei tu maksudnya cikgu atau lecturer dalam bahasa Jepun, bila sensei cakap kat depan tu nak ambil nota ke apa kan, mereka cakap, sebab mereka cakap tu ditujukan kepada orang Jepun, bukannya khas kepada international students ke apa kan. Jadi nak faham, nak take notes tu sangatlah susah sebab sangat laju. Lagi-lagi ini bukan bahasa kita kan, bahasa orang kan, belajarlah berapa tahun pun tak
saya rasa impossible untuk kita faham 100% apa yang orang native tu cakap kan. Lepas tu kedua ialah apa yang saya terkejut ialah tentang cari kawan. Sebab saya fikir saya ni jenis yang memang banyak cakap. Saya mesra kan di Malaysia kan. Saya jenis yang senang buat kawan dengan orang. Tapi bila saya datang ke Jepun, rupanya saya silap. Macam manalah kita mesra sekalipun kalau orang yang kita nak buat kawan tu tak nak bagi feedback atau tak nak communicate back dekat kita kan, memang tak boleh berjalan lah, tak boleh nak buat kawan kan. Sebab orang Jepun ni, dia orang sangat pemalu. Ada sikap sangat pemalu untuk macam nak cakap dengan strangers kan. Lagi satu, mereka ni takut saya tak faham bahasa Jepun. Jadi nanti mereka kena cakap bahasa Inggeris. Jadi nanti mereka takut macam nanti kena cakap bahasa Inggeris, takutnya tak nak kawan dia lah macam tu kan. Kadang-kadang tu kalau kita naik train kan, dia nampak muka kita foreigner, dia terus macam tak nak duduk sebelah kita. Sebab mungkin dia orang fikir nanti kalau duduk sebelah, kita ajak sembang ke dalam bahasa Inggeris kan, nanti terkejut pula kan. So dia orang elak lah untuk dekat dengan kita. Jadi nak buat kawan tu sangat susah. Dan yang ketiga ialah budaya yang salah satu contohnya ialah macam budaya untuk kita baca atmosphere. Kita kalau dalam bahasa Jepun kita panggil kukyo yomu ataupun read the air kan, read the atmosphere kan. Dekat Jepun ni budaya ni sangatlah diguna pakai. Maksudnya kita kena faham situasi tu sendiri. Dalam bahasa Jepun tu sendiri, dia punya di sebalik perkataan yang mereka guna, di sebalik tingkah laku yang mereka lakukan tu, kita kena faham sendiri. Kadang-kadang mereka tak cakap dengan jelas sebab mereka ada satu sikap di mana mereka tak tunjukkan sifat sebenar ataupun perangai sebenar mereka untuk menghormati, ataupun macam contoh macam kita masak tak sedap kan. Lepas tu kita jemput kawan datang kawan Jepun datang rumah. Lepas tu bila kita tanya sedap tak, walaupun tak sedap mereka akan cakap sedap. Sebab mereka nak jaga hati kita kan. Jadi sebenarnya kita kena pandai sesuaikan diri untuk baca atmosphere orang Jepun ni. Itu pun salah satu cabaran ataupun culture shock yang saya hadapi di Jepun lah. Itu sahaja. Okey, baik, faham. Kalau Syahsuan pula? Okey, saya dari segi culture shock tu dari segi pertamanya dari segi masa lah. Dia punya waktu dia, kita 8 jam kan dia punya beza dengan Malaysia. So dari segi perubahan waktu tu bila masuk waktu winter. So kita nak jumpa matahari tu payah sebab kita duduk Malaysia ni kan selalu nampak matahari. So bila dekat UK tu very gloomy, so mood tu akan kacau lah. So kalau dekat UK 3.30 dah gelap. Dah waktu ibarat pukul 7 lah. So siang dia pukul 9, pukul 9.10 baru matahari keluar. Kalau saya macam orang Islam, subuh dia akan habis 8.30 pagi. Kita 8.30 pagi dekat Malaysia dah keluar nak pergi kerja, sana baru matahari baru nak naik. Tu yang pertama. So yang keduanya dari segi bahasa, sebab saya duduk kat Liverpool ni, dia punya slangnya more to Scottish, Scouse namanya. So mula-mula nak fahamkan dia tu makan masa 3-4 bulan jugalah, apalah lecturer ni cakap. So bila dia cakap tu dengar je lah. Sebab kalau pakai British accent kita senang faham. Kalau guna Scouse ni dia lain sikit. So yang ketiganya dari sudut yang culture shock ni, saya ingatkan dekat UK dah tak ada dah apa macam Islamofobik ke, macam takut kepada orang Islam ke apa kan. So macam saya sendiri pernah masuk dalam satu kelas tu, pensyarah tersebut dia macam nampak kita berjanggut sikit, macam kawan-kawan saya macam dari Pakistan semua, dia macam bila kita tanya dia, cara dia nak jawab dia tu macam macam melepaskan batuk di tangga. Lain daripada kalau kawan-kawan saya yang berkulit putih, dia akan tanya, dia akan jawab dengan penuh semangat dengan beria lah. Tu macam culture shock lah kat situ. Macam kita dekat Malaysia tak kisahlah awak Cina ke Indian ke apa kan, tu dilayannya sama je. Yang kat UK tu lah culture shocknya. So itu je lah. Lagi satu cuaca. Bila sampai waktu winter memang sejuk lah. Memang nak belajar tu memang duduk dalam duvet lah. Mood nak belajar tu pun tak ada. Tu culture shock juga lah. Kalau kat Malaysia kita belajar tak adalah pakai apa
baju tebal-tebal masuk kelas ini dengan sarung tangan apa semua. Itulah culture shocknya. Okay Jun. Jun, boleh saya tambah sikit? Ya boleh. Sebab saya ada tanya kawan-kawan saya yang belajar di Malaysia kan, mereka kata bestnya belajar di Jepun, ada macam di Germany, di US ke apa kan, ada musim kan, macam best lah, ada musim sejuk, musim bunga kan. Lepas tu macam Syazwan cakap tadi, sebenarnya itu pun cabaran buat kami untuk belajar kat sini kan. Contoh macam bila sejuk sangat, nak keluar selimut tu tak boleh, nak baca buku dalam selimut macam mana kan, nak exam ni. Lepas tu musim panas pula memang dia punya panas tu panas bahang dia. Betul, panas. Kan, sangat panas. Jadi dalam musim panas ada exam juga. Nak baca buku dalam keadaan panas, kalau duduk di rumah kena buka aircon, makan karen kan. Jadi nak pergi universiti sekarang pun agak ada cabaran sebab ada COVID dan sebagainya, tak boleh. So banyak juga cabaran-cabaran yang kami hadapi. Tak semuanya indah lah yang seperti yang dibayangkan oleh kawan-kawan kami. Hujan emas di negara orang. Hujan batu di negeri sendiri kan. Kalau di Malaysia tu, kadang-kadang kami jealous dengan kawan-kawan kami di Malaysia yang dapat makan sedap-sedap kan. Kalau yang kami dekat Jepun ni nak cari makanan Jepun memang banyak, makanan Malaysia ada tapi mahal kan. So nak cari benda yang lagi-lagi, kami Muslim nak cari yang halal tu sangat susah. Kami sendiri sangat jealous dengan mereka yang belajar di Malaysia sebenarnya. Tapi kami pelajar di Malaysia pula jealous pula dekat korang yang belajar dekat luar negara. Sebab dapat makan sushi tiap-tiap hari, tapi yelah kita tak ada pengalaman tu kan. So bila kita sampai dekat negara lain pula, jealous lah pula dekat pelajar Malaysia sendiri kan. Ya, kita tak pernah berpuas hati dengan apa yang kita dapat. Betul, tak pernah bersyukur. Patutnya kita bersyukurlah dengan apa yang ada kan. Dan sebenarnya bercakap tentang macam kalau nak rasa pengalaman berada di Jepun dan sebagainya, ada banyak peluang. Contoh macam di Jepun ni ada summer school untuk pelajar international datang macam sebulan kan, duduk di Jepun untuk rasa pengalaman, tapi musim panas lah, lagi menderita daripada di Malaysia lah. Dan banyak juga program-program macam tu yang student, saya rasa UKM sendiri ada banyak jalinan kerjasama dengan universiti-universiti di Jepun yang hantar student daripada UKM datang ke Jepun. Dan itu tertakluk kepada pelajar tu. Kalau mereka cari peluang tu, mereka dapat. Kalau mereka duduk je tunggu peluang datang, memang tak dapat lah kan. Betul. Yalah, mana nak pecahkan ruyung, macam mana nak dapat sagu kalau tak pecah ruyung. Itu dia. Banyak patah ni. Okay. So, bagaimana pula dengan pembelajaran sepanjang pandemik COVID-19 ni? Sebab kalau dekat UKM, kami memang fully online class sejak PKP pada bulan Mac yang lalu, 18 Mac. Tak je PKP, pelajar memang fully online class. So, memang pada mulanya memang pelajar tak boleh nak menyesuaikan diri lah dengan online class. Bukan pelajar saja tetapi juga dengan pencara-pencara kami. And then kami gunakan aplikasi seperti Microsoft Teams, Zoom, dan apa yang Jun ingat sangat-sangat ialah tak je online class, soalan ataupun ayat yang pertama student akan tanya, hello, boleh dengar saya cakap tak? Last akan diakhiri dengan ayat thank you doctor, take care. So memang tak tahulah nak kata macam mana. Mula-mula memang kami tak sesuaikan dirilah untuk, sebab sebelum ni memang face to face. So tiba-tiba suka ke online class, ada pula student yang mengalami masalah internet tak laju sebab mereka duduk di kampung masing-masing. And then macam-macam cabaran bagi pelajar di Malaysia. Lepas tu Jun nak share tentang untuk bulan 10 ni dekat UKM pelajar akan balik ke UKM dan akan tetapkan guna online class, tetapi bagi kursus tertentu kami akan adakan kelas face to face lah. So kalau dekat Jepun macam mana pula ya Fikri? Okey, terima kasih Jun. Kalau selepas pandemik tadi saya bercerita tentang PNP sebelum pandemik kan, Jepun agak kelang kabut lepas berlakunya pandemik ni.
sebab mereka tak biasa dengan sistem-sistem yang canggih macam guna gadget ke, guna Microsoft Teams ke, Zoom ke dan sebagainya kan. Jadi daripada sistem tradisional tu nak tukar kepada sistem yang terbaru guna gadget ni, mereka agak kelang kabut. Jadi universiti saya sendiri cutikan universiti tu daripada April hingga Mei dan start balik kelas daripada Jun. Saya rasa universiti lain pun kebanyakannya sama, start daripada Jun balik sebab kemuncak pandemik COVID-19 tu dalam bulan February, March macam tu kan. Jadi mereka start balik dalam bulan Jun. Waktu tu dah okey sikit. Tapi semua jadi online. Jadi waktu tu lah lecturer baru start biasakan diri dengan gadget. Lecturer yang tadi yang tulis dekat papan hitam tu start guna komputer untuk mengajar dan sebagainya kan. Tapi mereka dilatih. Sebab nak tukar daripada sistem lama ke sistem baru tu sangat impossible kalau nak harapkan mereka sendiri yang buat kan. Jadi universiti sediakan banyak platform untuk lecturer ataupun student sendiri sebenarnya untuk belajar macam mana nak guna, sangat-sangat detail mereka ajar macam mana nak guna Zoom, nak buka Zoom, nak tekan apa, lepas tu nak ambil kelas macam mana kan, mereka ajar satu-satu termasuk kepada lecturer juga. Jadi ambil masa juga dekat situ nak sesuaikan diri awal-awal tu. Ini saya cakap bagi pihak undergrad sebab saya dah tak ada kelas, saya PhD student. Jadi saya kalau dari condition saya di rumah saja. Even dalam bulan 6 pun saya still di rumah sebab untungnya saya buat analisis guna komputer. Jadi saya tak perlu untuk ke lab untuk buat eksperimen dan sebagainya. Tapi yang students yang macam terpaksa buat eksperimen tu mereka terpaksa pergi. Tapi memang kena ambil banyak precautions lah. Macam pakai mask, cuci tangan, jaga etika batuk dan sebagainya kan. Tapi yang saya tak fahamnya start daripada bulan 9 ini, fall semester di sini, mereka nak teruskan kelas separuh online, separuh lagi physical class. Maksudnya face to face lah. Jadi walaupun sekarang ni pandemik di Jepun masih lagi belum, sebab ada second wave dan masih lagi belum menurun, pihak universiti saya dah decide untuk buat kelas tu more to physical, terutama yang melibatkan eksperimen dan sebagainya. Sebab macam mechanical engineering students, kalau undergrad mereka ada subjek eksperimen, ada subjek macam untuk handle mesin-mesin dan sebagainya kan. Jadi kalau buat online tu agak pelik lah bagi student mechanical kan. Jadi mereka terpaksa buat kelas secara fizikal di universiti. Tapi sebelum mereka buat tu, mereka ada juga tanya pendapat students dan lecturer. Contohnya mereka buat soal selidik lah, tanya kalau mereka buat kelas fizikal ni anda setuju tak? Anda ada masalah tak? Apa yang masalah yang anda hadapi dan sebagainya. So universiti saya ada banyak buat macam daripada soal selidik ni, mereka sediakan fasiliti macam bagi student pinjam laptop pun ada. Bagi pinjam laptop untuk student pakai di rumah kalau student tu memang tak mampu untuk beli laptop sendiri dan sebagainya kan. Dan universiti pun ada provide banyak bantuan kewangan macam untuk student yang memang agak terjejas dengan COVID-19 dan sebagainya, bagi meneruskan kelas di universiti sampai habis kan. Jadi lagi satu, bukan universiti saja tapi Jepun, kerajaan sendiri pun ada banyak bantuan-bantuan kewangan yang mereka bagi kepada students untuk habiskan pengajian walaupun dalam situasi pandemik ni. So sebenarnya kerjasama ataupun tindakan tu perlu diambil oleh semua pihak. Kita tak boleh nak mengharapkan kepada kerajaan, universiti ataupun lecturer saja. Malah student sendiri perlu biasakan diri dengan norma baru ini kan. Kita tak boleh nak macam salahkan, lecturer aja tak bagus lah, tak faham apa pun, online tak best lah. Dah habis tu nak buat macam mana kan. Jadi kita sendiri kena biasakan diri kita untuk menghadapi norma baru ini. Itu sahaja. Okey, terima kasih Fikri. Apa pula dengan Charles Wan dekat England? Okey, dekat UK semasa saya balik tu dalam bulan 3. So waktu tu dah peak baru dia punya pandemik tu baru nak mula lah, belum sampai peak lagi. Tapi kalau ikutkan data waktu tu dah peak dah. So pada waktu tu kita orang memang akan kita orang dah mula kelas online. Bukan sebelum pandemik lagi kita dah biasa dengan online kelas sebab dia ada buat recording. So pada waktu pandemik ni yang berbezanya dari segi peperiksaan lah.
peperiksaan dia menggunakan online, so kita just buat dekat Word, okay, just submit je. Sebab sebelum ni kan buat on conventional kena tulis. Yang ni kita buat dekat Word, lepas tu submit macam tu je. So tak ada dia punya apa, sikit sebanyak tak ada beza lah sebelum dengan selepas waktu COVID tu. Sebab sebelumnya pun kita dah implement cara pembelajaran online ni. So para lecturer pun tak rasa kekok lah sebab diorang dah terbiasa guna IT ni. Okey, tu je Jun. Okey, terima kasih sebab share. So, boleh tak kita terus kepada Q&A session? So, saya rasa soalan-soalan tadi pun dah cukup dah. Okay, so kita terus kepada Q&A session ya. Alright, daripada seorang, saya tak pasti, saudara ataupun saudari, soalan dia, bagaimana hidup mereka di setiap negara yang mereka tinggal? Boleh kita mulakan dengan Is dulu? Itu soalannya agak general. Okey. Dari segi sekarang normally untuk cari, let's say sebab saya Muslim, nak cari makanan halal, dia sangat tak susah sebab komuniti Turki, Kurdi di Germany sangat-sangatlah banyak, ramai. Dan sekarang pun saya tinggal dekat dengan kedai halal tu sendiri, like 5 minit jalan kaki dan terus dapat. So bagi saya tu tak adalah cabaran sangat. But then dari segi nak socialize dengan Germans tu sendiri, tu agak mencabar juga kadang-kadang sebab saya tak minum minuman beralkohol. So diorang banyak buat activities gathering dengan minum lah, normally pergi pub ataupun minum di rumah. So agak pelik sebenarnya kalau kita cuba nak lepak dengan diorang tapi kita tak minum. So saya rasa tu agak mencabar juga sebab mungkin sebab tu juga saya tak banyak best friend, German best friend, sangat-sangat tak banyak dari segitu lah. Apa lagi cabaran ni yang kehidupan yang saya boleh share? Dari segi yang lain saya rasa tak ada sebab sekarang ni pun sebab pandemik COVID, sekarang ni pun kelas online, projek online, so saya mostly akan berada kat rumah je sekarang ni. Okey, baik, faham. Kalau Fikri pula dekat Jepun? Di Jepun, saya jawab soalan Jun ya. Saya dah tinggal 6 tahun, termasuk tahun ini 6 tahun di Jepun. Awalnya saya di Jepun tu saya ada masalah sikit tentang kalau kita keluar nak jalan mana-mana di Jepun tu kan, nak cari tempat solat ataupun makanan halal tu bagi saya kalau nak cari yang memang ada logo halal memang susah di Jepun ni. Tapi kalau kita ambil kita tengok ingredients makanan tu dan tak ada benda-benda unsur-unsur yang macam agak was-was yang meragukan tu, kita ambil je lah. InsyaAllah kan kita ikut pendapat ada ulama yang bagi pendapat ianya boleh diharuskan. Dan satu lagi cabaran yang saya dapat tadi, tempat solat dan sebagainya kalau keluar jalan-jalan. So biasanya tips saya kalau saya terpaksa keluar untuk jalan-jalan dan tak ada tempat solat kan, saya jadikan fitting room Uniqlo di Jepun sebagai tempat solat. Tapi sebenarnya kadang-kadang memang kita macam ambil satu helai pakaian kan, baju nak try untuk saya nak solat tapi nampak baju cantik pula, so terbeli. Biasanya memang selalu berlaku benda macam tu. Saya pun buat macam tu. Saya selalu masuk H&M ataupun saya dekat sana ada panggil Primark. Primark ya. Primark dia besar sikit dia punya tu. Memang ambil satu baju, solatlah dalam tu. Memang kita punya masalah sama. Itulah kalau di Jepun yang bagusnya, kenapa saya pilih Uniqlo, sebab Uniqlo ni nak masuk fitting room dia kena buka kasut. Jadi tempat nak solat tu agak bersih lah, agak bagi kami agak selesa lah kan. Tapi itulah macam tadi saya cakap, biasanya nak ambil baju tu mata-mata nak solat je tapi terbeli. So macam bagi saya rasa kurang berdosa sikit lah, sebab kurang rasa bersalah tu sebab gunakan fitting room dia orang untuk solat. Tapi sebenarnya saya ada juga beli-beli produk dia orang dan sebagainya. Dan lagi satu,
ialah tentang tadi Muiz ada cerita pasal kawan Jepun dan sebagainya, kawan di negara itu kan, kalau di Jerman kawan, kalau di Jepun kawan Jepun kan. Saya agak ramai kawan Jepun sebab saya memang jenis yang suka mesra dengan orang, suka approach orang dan sebagainya kan. Jadi saya ada ramai kawan-kawan Jepun. Saya pernah juga bawa kawan Jepun saya ke Malaysia, pergi Thailand, pergi jalan-jalan dan sebagainya lah. Jadi saya rasa berkawan dengan orang di sini, orang Jepun, orang tempatan ni bagusnya sebab nak tingkatkan bahasa kita. Tujuan saya buat kawan ni sebab saya nak improve saya punya Japanese language, dan juga saya nak belajar dia orang. Kadang-kadang kita tengok culture dalam TV, dalam buku, kadang-kadang kita tak nampak semua. So bila berkawan dengan dia orang tu barulah kita nampak perangai orang Jepun yang sebenar ni macam mana, yang kita yang tak dalam buku dan sebagainya kan, culture tu. Tapi still macam Muiz cakap ada batasan. Sebab saya sebagai seorang Muslim kan tak boleh minum alkohol dan sebagainya. Jadi dia orang biasanya nak rapat sesama mereka akan adakan macam parti, minum di rumah dan sebagainya. Jadi bila ada batasan tu, saya tak bolehlah melepasi batasan tu. Saya jagalah batasan saya sampai mana saja saya boleh berkawan dengan mereka kan. Dan yang terakhir, macam kalau cerita tentang macam mana saya pergi universiti dan sebagainya sekarang ni, sebenarnya universiti dengan rumah saya hanya 5 minit sahaja jalan kaki. Jadi itu sangat bagus bagi saya. Saya tak perlu naik kereta api dan sebagainya untuk commute ke universiti kan. Berbeza dengan student-student Malaysia yang lain, ada yang tinggal sejam jauh daripada universiti, kena naik train dan sebagainya, dan kena bayar lagi transportation kan. Saya sangat beruntung saya tinggal dekat dengan universiti dan kawasan saya ni sangatlah kampung. Makanan halal dan sebagainya tu tak ada masalah sebab everything online. Saya boleh ketik kali je dekat website, semua makanan halal termasuk beras pun saya beli online. So dalam musim pandemik ni sangat, sebab Jepun punya sistem penghantaran pos dan sebagainya tu sangat convenient. Saya sangat suka satu benda yang saya sangat suka di Jepun ni sebab convenience store dan juga dia orang punya postage sangat ikut masa dan sangat reliable lah. Jadi itu sahaja saya rasa saya nak kongsikan tentang kehidupan saya di Jepun. Sama lah, saya suka dia punya cara, dia punya parcel tu, barang kita hantar. So dia kata kalau Amazon tu dia buka contoh Prime tu, Amazon Prime buka, dia kata hantar hari ni sampai. Itu saya suka dia punya ni. Okey, jadi laju. So, saya rasa bagi Lala tak ada beza yang sangat kot kan, sebab memang dalam Malaysia sendiri tempat tinggal semua tu kan. Tak ada beza sangat sebab dekat Malaysia je macam tu normal. Okay. Alright, faham. So sekarang dah 4 suku. Alright, thank you semua. So memang Jun dapat. Jun, ada satu lagi soalan yang ditanya di Q&A tu. Mungkin boleh dijawab. Di bahagian new. Di bahagian new. Ya. Oh, okay. Wan Muhammad Aimran. Saya ingin ucapkan terima kasih dan syabas kepada semua ahli panel atas perbincangan yang matang, santai dan bermanfaat. Saya ada 3 soalan. Soalan yang pertama, apakah perkara yang paling mencabar tentang belajar secara dalam talian? So saya rasa satu-satu kot. Boleh? Boleh. So yang ni saya rasa mungkin tuju kepada Fikri. Oh, okey. Okey, kalau soalan tentang cabaran belajar secara atas talian ni, cabaran yang pertama ialah kita tak boleh nampak muka lecturer, kan? Sebab kita nak faham sesuatu tu, dia bila kita tengok lecturer kat depan mengajar dengan nampak reaksi muka dia dengan jelas dan sebagainya tu, lebih senang nak diserap bagi saya lah. Dan lagi satu ialah bila lecturer buat secara online, student dah malu nak tanya soalan walaupun kelas fizikal. Tapi bila kelas online ni, student lagi malu. Sebab rasa macam, aku tak payah tanya soalan lah, tengok je lah, lepas tu habis kelas kan. So macam interaction between lecturer dengan students tu pun makin berkurangan bila ada soalan macam ni. Saya sendiri rasa macam bila online, saya makin tak berani untuk tanya soalan compare to bila physical class. Bila physical class, at least selepas kelas, kalau saya malu bertanya semasa kelas, habis kelas saya pergi jumpa lecturer, saya tanya.
Tapi lepas online ni, lepas habis kelas mungkin ada medium seperti email ataupun Microsoft Teams untuk tanya semula lecturer apa yang kita tak faham. Tapi keberanian tu saya tak ada. Okay. Alright, baik, faham. So soalan yang kedua, apakah perkara yang paling digemari tentang belajar secara dalam talian? So yang ni saya rasa saya akan tuju kepada Muiz. Perkara yang saya paling gemari, saya boleh rekod lah pengajaran yang lecturer ajar. Sebab kadang-kadang ada kelas saya 8 pagi ataupun 6 petang, which is saya rasa agak lambat dan agak awal. Saya macam tak ada mood lagi untuk study. So normally saya just akan record and then saya akan catch up balik bila saya rasa nak catch up benda tu. So benda tu saya rasa sangat-sangat convenient lah. Lagipun students sangat jarang nak tanya soalan dalam kelas online. Normally dia akan tanya privately lah, per email ataupun dalam forum. So tu je kot. Okay. Alright, baik. So soalan yang ketiga, apakah sumber kekuatan kalian semua untuk terus belajar dalam keadaan wabak sekarang? So saya nak tuju kepada Lala dan juga Syazwan. Tapi ladies first, Lala. Okay, untuk kekuatan, kekuatan bagi online learning ni saya rasa pensyarah, sebab pensyarah dah dedicated sangat nak ajar student, so why not kita as student pun rasa macam why not kalau kita punya pensyarah boleh, kenapa kita tak boleh macam tu. So kita bagi give and take dengan lecturer kita sendiri. Kalau lecturer kita boleh dan kita automatically pun boleh. Kita memudahkan urusan, macam itulah, kita memudahkan urusan orang lain memudahkan urusan kita macam tu. Okay, soal jawapan yang mantap. Apa dengan Syazwan pula? Okey, bagi saya kekuatan ni dia kalau dari saya, dari segi ibu bapa lah kekuatan saya. So apa objektif kita belajar. So dari situ kita back to objektif kita lah untuk berjaya di masa hadapan. Tapi kita kena tengok juga, kita kena fikir balik berapa ramai lagi orang tak dapat belajar. So sekarang ni waktu pandemik ni kita dapat belajar. So kita patut rasa bersyukur lah. Kita kena ada positive set dalam mind kita. Kita jangan ada negatif lah, macam alamak leceh lah nak belajar macam ni, nak putus nak ambil ni lah sem break lah apalah. So jangan. So dia back to our mind lah. Kita kena set positif. So itulah bagi saya. Okay, terima kasih. So kita dah dengar sharing dari saudari Suhaila, Syazwan, Muiz dan juga Fikri. Saya rasa dah memang interesting webinar kita pada kali ini sebab kita memang dengar sharing daripada peringkat international punya level. Betul kan? Okay, so saya ingin minta maaf jika ada soalan-soalan yang saya terlepas yang tidak dapat dijawab pada session Q&A. Tapi tak apa, saya harap lepas ni kami akan adakan satu webinar yang macam ni juga. Okay, so alright, terima kasih Lala, Fikri dan juga Muiz. Terima kasih. Bye, kita jumpa nanti. Bye. Baik, terima kasih. Terima kasih.